Kita akan mengikuti satu segmen wawancara iaitu mengenai dengan sukarelawan COVID-19 daripada program eksekutif muda ya. Iya, dan Alhamdulillah sudah pun berada di hujung talian kita pada pagi ini Intan. Yang Mulia Puan Hidayatul Aziah binti Haji Muhammad Zain, Pegawai Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Assalamualaikum Puan. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Apa kabarnya pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Yang di studio apa kabar? Alhamdulillah, yang di sihat, studio semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja pada pagi ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Hidayatul Aziah bersama kita pada pagi ini untuk sedikit sebanyaklah berkongsi berkenaan dengan sukarelawan COVID-19 daripada program eksekutif muda ini. Jadi kita mulakanlah ruangan wawancara kita pada pagi ini dengan terlebih dahululah pada masa ini kalau kita melihat maklumat dan juga informasi adalah sesuatu yang sangat penting kepada semua pihak dan ianya perlu diterima dan tidak balas perlu dibuat dengan segera. Jadi bagaimana Dayang bersikap adaptif sebagai seorang warga perkhidmatan awam dan juga pemimpin pada masa akan datang ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Nama saya Hidayatul Aziah binti Haji Muhammad Zain, memegang jawatan sebagai seorang pegawai ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Saya juga merupakan seorang peserta program eksekutif muda kohort yang kelima dan juga telah berpeluang untuk menjadi seorang sukarelawan di bahagian perolehan Kementerian Kesihatan. Untuk menjawab soalan yang telah diajukan tadi oleh Tuan Fazil, seperti yang tadi maklum, penggunaan dan kemahiran tani terhadap teknologi seperti telefon bimbit dan internet ini pada zaman ini semakin meningkat. So dengan adanya teknologi ini, ia telah memudahkan tani untuk menerima dan juga mengirim maklumat dan informasi. Seperti yang dikatakan tadi ini, informasi adalah sangat penting. Pasal kalau tani guna ianya dengan bijak, ia akan dapat membantu tani dalam merancang dan menyesuaikan tindak balas tani itu dengan lebih baik dan teliti mengikut kebersesuaian. Untuk menjadi lebih adaptif pada masanya, tani perlu bersikap sedia dan terbuka terhadap merangkul perubahan serta berani mengambil risiko. Dan semua ini ia bermula dari perubahan corak pemikiran tani. Sebagai contoh, semasa saya ditempatkan di bahagian perolehan, ianya merupakan bidang yang baru bagi saya. So jadinya saya perlu melihat ianya sebagai peluang untuk belajar dan tidak menggunakan kekurangan saya itu sebagai halangan untuk melaksanakan tugas dengan baik. So walaupun bertugas sebagai seorang pegawai ekonomi, saya telah berpeluang untuk memahami dan mempelajari sedikit sebanyak mengenai bidang perolehan semasa penempatan saya. Terakhir sekali, kemanakan sikap adaptif sebagai seorang pemimpin di masa akan datang, saya perlu sentiasa peka dengan informasi semasa serta mempunyai emotional intelligence dan empathy dan bersikap terbuka terhadap perubahan agar saya dapat menyesuaikan nanti gaya pengurusan atau management style saya berdasarkan kepada situasi pada masa itu. Iya. Dan Puan dan apakah pandangan Puan sendiri yang mengenai dengan cara bagaimana untuk memelihara integriti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam keadaan norma baharu? Pastinya ada pandangan tersendiri bagi dari Puan sendiri. Silakan. Sorry Puan, boleh kita ulangkan balik soalannya apakah tadi? pandangan Puan sendiri mengenai dengan cara bagaimana untuk memelihara integriti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam keadaan norma baharu? Okey, bagi saya cara untuk memelihara integriti ini dalam menjalankan tugas dalam norma baru ini perlu bermula dari individu itu sendiri. So pertama sekali tani perlu memahamkan apa arti integriti ini. Ianya merupakan satu kebolehan untuk membezakan antara yang baik sama yang buruk. Kalau seseorang ini apa arti integriti itu, ia akan dan menerapkan sikap beretika dan bermoral, ia akan sentiasa melakukan perkara yang betul walaupun perbuatannya itu kena lihat murangkah atau penindak.
Ani selaras dengan ciri pertama yang diajar dalam rukun akhlak etika kerja perkhidmatan awam, yang mana penjawat awam itu perlu mempunyai ciri-ciri bersih kerana ianya kerana ianya amalan yang mulia. So insya-Allah kalau Tani menerapkan, Tani akan dapat melaksanakan amanah Tani itu dengan sempurna dan cemerlang, tidak kira di manapun, walaupun Tani buatnya dari rumah ataupun dari pejabat. Iya, seseorang penjawat awam itu perlu mempunyai ciri-ciri bersih, ya, jujur dan amanah. Kerana ianya merupakan amalan yang sangat mulia. Jadi jika kita ni sudah pun mula menerapkan perkara-perkara sebegini di dalam diri kita ni, walau di mana pun kita ni berada di Intan, walaupun pada ketika ini kita ni berdepan dengan pandemik COVID-19, ada yang melakukan tugasan WFO, work from office, WFH, work from home, Jadi rasa tanggungjawab itu masih ada di dalam diri mereka untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugasan, amanah dan juga tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada mereka, Jadi untuk akhirnya ni Puan, mungkin Puan sendiri ada harapan kepada warga perkhidmatan yang lain yang mungkin boleh dikongsikan dan juga disampaikan pada pagi ini. Okey, terima kasih Tuan Fazila. Okey, harapan saya selaras awam pada tahun ini, iaitu perkhidmatan awam berintegriti dan berinovasi, pemangkin pembangunan negara. Saya agar warga perkhidmatan awam akan sentiasa dapat menerapkan sifat berintegriti di dalam diri mereka, terutama sekali masa menjalankan amanah Tani, serta berinovasi dan proaktif jalan penyesuaian semasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dalam pada itu, saya juga mengharapkan agar warga perkhidmatan awam akan selalu bersedia untuk merangkul sepenuhnya norma baru ini dengan sebaiknya. Tidak lupa juga saya mengharapkan agar seluruh warga awam akan dapat merealisasikan kita ke bawah duli sektor swasta dan orang ramai dalam melaksanakan pendekatan a whole of nation approach, agar semua pihak dapat sama-sama berganding bahu dan beriltizam dalam menjayakan wawasan Brunei 2035 kita ni. Ya, insya-Allah, dan ini selaras dengan tema Hari Perkhidmatan Awam, iaitu perkhidmatan awam berintegriti dan berinovasi, pemangkin pembangunan negara, Alhamdulillah, Betul sekali, Baik, Ridwan, terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Hidayatul Aziah binti Haji Muhammad Zain yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini dalam meluangkan wawancara secara virtual sukarelawan COVID-19 daripada program Eksekutif Muda. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan perbincangan yang lain pula, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih.